Seramai 34 anggota dan pegawai Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM yang bersekongkol dengan sindiket penyeludupan, pengimportan dan penjualan arak serta rokok seludup membabitkan keterisan hasil cukai RM2 bilion ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam Ops Samba 2.0 sejak 11 Mac lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, operasi khas bermula pada 11 Mac hingga 25 Mac lalu diketuai bahagian AML SPRM bersama pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN dan Bank Negara Malaysia, BNM serta bantuan daripada SPRM Putrajaya, SPRM Selangor dan SPRM Kuala Lumpur. Menurutnya, hasil operasi itu seramai 34 anggota dan pegawai kastam dari grade 19 hingga grade 44 ditahan bersama 27 individu dan pemilik syarikat yang terbabit di dalam industri pengimportan dan penjualan arak serta rokok seludup. Beliau berkata sedikit dipercayai merasuah pegawai agensi penguatkuasaan bagi melindungi aktiviti penyeludupan yang dijalankan sejak 2017 hingga kini. Membongkar tentang kegiatan rasuah yang pentingnya melibatkan agensi penguatkuasa, melibatkan keborosan ataupun ketirisan di KLA Cargo dan di squad a massive investigation by MACC dan daripada siasatan kami setakat ini di mana transaksi rasuah yang dapat dikesan selama 2 tahun Datuk melibatkan 34 jawab awam ni yang dikesan pengaliran wang dia masuk dalam akaun peribadi mereka dah sebanyak 4.7 juta ringgit. Azam berkata modus operandi di dalam kes ini adalah sindiket importer ini menggunakan perkhidmatan forwarding agent sebagai orang tengah bagi pembayaran rasuah kepada penguatkuasa yang bertugas dalam pemeriksaan dan pencegahan di cawangan import atau ekspor di KLA Cargo, Sepang sebagai balasan bagi melicinkan proses penyeludupan tembakau kunyah, rokok, arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan tanpa melalui pengisytiharan serta pemeriksaan yang sepatutnya. Wujudkan new account ataupun akaun kaldai dan daripada akaun kaldai kemudian tu dimasukkan transferkan kepada akaun-akaun peribadi ke 34 pegawai ini. Jadi perkara ini dijangka telah berlaku begitu lama dan dikesan melalui maklumat yang kita terima sejak 2017 hingga ke baru-baru ini. Jadi kerugian yang kita anggarkan untuk dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ada sebanyak antara 1.5 bilion ke 2 bilion sepatutnya kutipan cukai yang tiris yang patutnya diperolehi oleh kerajaan bersama-sama dengan Jabatan Lembaga Hasil dan juga melibatkan Bank Negara yang kita share information ni tentang akaun-akaun syarikat-syarikat yang terlibat yang perlu diperiksa secara teliti oleh SPRM dan juga oleh Lembaga Hasil dan juga oleh Bank Negara. Daripada akaun-akaun yang telah syarikat-syarikat yang telah dibekukan sejumlah sebanyak ni RM621,578 telah dibekukan. 31 akaun termasuk juga akaun-akaun peribadi individu. Katanya, kenderaan milik syarikat yang disita itu akan dilupus hak menjadi milik kerajaan sebelum dilelongkan kerana ia diperoleh secara haram. Harian Metro sebelum ini melaporkan sindiket menggunakan taktik seludup masuk barangan seperti arak, tembakau dan rokok dengan membuat pengisytiharan palsu bagi mengaburi pihak berkuasa di KLIA. Mereka turut membawa masuk alat ganti kereta dan peralatan kosmetik tanpa kelulusan kastam sebelum lolos apabila penjawat awam tidak melakukan pemeriksaan ketat akibat sudah menerima imbuhan masing-masing. Menurut sumber, sindiket yang menubuhkan beberapa syarikat bagi menjalankan operasi penyeludupan barangan dari India, Bangladesh, Vietnam dan beberapa negara lain itu didalangi 2 individu bergelar Datuk.